وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan Nazir, para imam, para bilal, para EJK, tuan-tuan dan puan hadirin hadirat yang Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita memuji dan memuji Allah Taala, bertasbih dan bertahmid, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari segala sifat-sifat yang tidak layak pada Tuhan kita Allah, sambil berselawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, Rasul pilihan akhir zaman. Begitu juga selawat dan salam ini kita pohonkan untuk para isteri baginda, para keluarga baginda, para mukminin, mukminat, pejuang-pejuang sehingga hari kiamat. Dalam kesempatan pagi ini sebelum bersyuruk, saya ingin berkongsi satu tajuk yang diberi nama ujub. Ujub berkenaan dengan ujub ataupun kagum diri. Satu hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Al-Albani. Rasulullah SAW telah bersabda, "Thalathun muhlikatun, syuhun muta' wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsih." Tiga perkara yang boleh membinasakan segala amal kita, boleh membinasakan masa depan kita, dan boleh membinasakan akhirat kita di sisi Allah Taala. Pertama ialah syuhun muta', kebakhilan yang ditaati. Yang kedua, hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsih, takjub seseorang itu kepada dirinya sendiri. Inilah tiga perkara yang akan memusnahkan amal kita dalam kita beramal ini. Pertama, syuh, kedekut, bakhil yang dia taati. Sifat semula jadi bagi seorang manusia ingin memiliki, dan bukan sahaja ingin memiliki dengan banyaknya, tamak ataupun disebut sini bakhil. Oleh sebab itu, kalau ada sifat bakhil, tidak ada apa yang kita dapat sumbangkan kepada masyarakat. Kita bakhil dari segi wang ringgit, kita bakhil dari segi harta benda, kita bakhil dari segi masa kita bakhil dari segi tenaga kita, maka tidak ada benda yang dapat kita bergerakkan. Oleh sebab itu Al-Quran menyebut, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang dapat melepaskan dirinya daripada kebakhilan, nescaya dia akan berjaya. Yang kedua, hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Ini juga akan membinasakan seorang itu, kerana hawa nafsu ini pun tidak tahu kenyang, tidak tahu tepi, tidak tahu hujung. Dia ingin sentiasa dilayan, lagi layan, lagi nak dia, lagi layan, lagi nak dia. Begitulah hawa nafsu ini. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum
hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang kamu hinggalah menjadikan semua kehendak dia ikutan kepada apa yang aku telah dibawa datangkan dengannya, iaitulah dengan Islam, dengan Quran, dengan syariat, dengan halal haram. Kalau nafsu ini tidak tunduk kepada kehendak agama, nascaya binasalah alam ini, nascaya binasalah makhluk ini. Wala tutabal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard. Kalaulah kebenaran itu untuk kalaulah kebenaran itu mengikut kehendak nafsu kita, maka akan musnahlah langit dan bumi, kerana tidak ada batas dan tidak ada limit. Dan yang ketiga, iaitu yang topik kita pada hari ini, i'jabul mar'i bi nafsih, kagum seorang itu dengan dirinya sendiri. Dia kagum dengan kebolehan dia, dia kagum dengan ilmu dia, dia kagum dengan harta dia, dia kagum dengan kesegakan dia, kecantikan dia, dia kagum dengan ketinggian akhlak dia, kagum dengan keturunan. Inilah kegaguman yang akan merosakkan diri. Kerana apabila ada sifat kagum ini, ada sifat ujub ini, maka orang lain ni orang lain ni semuanya di bawah dia, semuanya dia nak menguasai, semuanya dia merasakan bahawa dialah yang paling baik. I'jabul mar'i bi nafsih, iaitulah ujub. Nah, ujub ini ialah amalan hati, di dalam. Ujub ini ialah dalam hati seseorang. Apabila bersarang wujudnya ujub ini dalam dirinya, kekaguman di dalam dirinya, maka dia akan pergi kepada sifat takabur, kepada membesarkan diri, sombong dan sebagainya. Dan seterusnya sifat ini boleh menghasilkan riak, menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Oleh sebab itu kena bunuh daripada akal lagi. Seorang itu hendaklah menjauhkan sifat ujub ni, supaya dengan itu tidaklah dia berakar umbi dan subur sehingga dia keluar riak daripada sifat ujub ini. Memang kadang-kadang kita dengan kebolehan kita sedikit sebanyak, dengan ilmu kita sedikit sebanyak, dengan kepandaian kita sedikit sebanyak, dengan harta benda kita sedikit sebanyak, dengan keturunan kita yang mungkin orang baik-baik sikit sebanyak, dengan pangkat yang kita ada sedikit sebanyak, mungkin ada lintasan-lintasan dalam hati kita akan ujub ini, akan ada, mungkin. Tapi hendaklah segera diubati, segera ditolak, sehingga jangan kita pula ya tak ya juga, aku ni cantik, ya tak ya juga, aku ni pangkat besar, aku jadi kita, bila kita layan, dia akan bersarang. Bila kita layan, itulah yang menjadi kesalahan dan dosa yang boleh menyebabkan muhlikat ataupun membinasakan. Kalau sekadar lintasan-lintasan sekali-sekala dan kita terus tolak, tidak menjadi hal, kerana terdapat beberapa pendapat ataupun beberapa nas yang menyebutkan bahawa Allah tidak kira lintasan-lintasan jahat yang datang pada seorang itu, selagi ianya tidak dilayan, selagi ianya ataupun benda asal itu ada dalam hati kita. Kita nak merendah diri cuma kadang-kadang terlintas, terdetik, maka lintasan-lintasan itu dimaafkan. Sebagaimana berlaku apabila turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Ini ayat ni famous lah. Setiap malam Jumaat pun kita baca, selalu pun kita baca dalam apa? Kita bila tahlil, bila kita tahlil, ayat ni kita pakai. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lepas pada kita baca ayat kursi, kita baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Jika kamu sembunyikan
ataupun kamu nyatakan apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam diri kamu, yuhasibukum billah, Allah Ta'ala akan menghisabnya, mengiranya, kalau pahala sebagai pahala, kalau dosa sebagai dosa. Kan berat tu. Segala apa yang terlintas dalam hati kita, Allah nak kira. Kalau lintasan jahat itu, Allah nak kira jahat dan nak kira dosa. Lalu para sahabat yang menerima ayat ini kemudiannya begitu sedih. Ada di kalangan mereka tak tidur malam, ada kalangan mereka menangis, ada di kalangan mereka macam mana? Nak kira macam-macam lintasan dalam hati kita. Kalau kita terlintas, tak perlu saya sebut banyak-banyak tiba-tiba adalah lintasan buruk yang dalam, yang sekali-sekala datang oleh nerja. Bila kita ada sedikit tak puas hati dengan orang, kita pun, sekarang aku pergi bakar rumah dia, misal kata, sekarang aku khianat anak dia, sekarang aku pergi curi harta dia. Jadi ada lintasan-lintasan, mungkin lintasan jahat yang diapi-apikan oleh nafsu kita, syaitan dan sebagainya. Tapi kita tak buat. Jadi kalau kita layan, dia akan menjadi dosa. Tapi kalau setakat lintasan-lintasan saja. Jadi bila turun ayat ni, sahabat begitu rasa berat, sehingga mereka sahabat ni pergi jumpa dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, memang masa kami dulu mula-mula terima ayat ini begitu berat. Kami pernah jumpa Rasulullah, dan Rasulullah menyebutkan kami tentang dia mengajarkan kami satu doa, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na, ayat yang selepasnya itu, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat, keampunanmu lah ya Allah kami harapkan. Lalu lekatlah diri para sahabat sehingga turun ayat itu menjadi sebahagian daripada ayat ghufranaka rabbana wa ilaikal masir itu. Dan dengan ayat ini maka termasuklah apa yang diturun sebelum ini dari segi hukumnya, iaitulah kalau dulu nak kira lintasan jahat, sekarang ini dengan turun ayat ghufranaka rabbana ini, maka tidak dikira akan lintasan-lintasan jahat itu, kecuali apabila dilayan dan sebagainya. Saya ingat kalau nak cakap bab tu panjang lagi lah, dia ada lintasan-lintasan, ada 5 jenis. Jadi saya ingat tak sempatlah lecture ini kita nak duel, nak cerita satu, tapi cukuplah mengatakan bahawa ianya lintasan hati yang tidak boleh dilayan, kalau tidak dia akan menjadi suatu bebanan nanti di akhirat nanti. Sebab itu qala al-mutarrif, ada aku lalu malam dengan berqiyamul lail dan bangun pagi merasa takjub dengan amalanku. Maksudnya gini tuan-tuan, mutarif mereka, kita nak tidur malam sentiasa kita nak bangun, nak bangun pagi, nak bangun tahajud, nak bangun salat, nak baca Quran. Lepas tu tertidur, sudah subuh, lepas tu bang menyesalnya, aku tak bangun tadi, malas nak bangun, macam-macam, menyesal kerana tak bangun. Lebih baik daripada bangun malam beribadat, lepas tu pagi-pagi lah ingat, Masya Allah, aku ni orang baik, aku ni alhamdulillah. Mana berasa ajib, berasa ujub, berasa takjub, berasa sombong diri dengan amalan kita. Lebih baik daripada tidur terus je, dia kata. Bangun pagi menyesal, ialah maknanya memang nak bangun, sebab tu dia menyesal. Lebih baik daripada buat amal, lepas tu menganggap diri kita ni orang yang baik. Bishr bin Mansur satu hari, Bishr bin Mansur ni seorang tabi'in, dia satu hari dia semayang di masjid. Dia ni orang alim, orang abid, lalu dia solat.
Dia solat cantik. Baca ayat panjang, rukuk lama-lama, sujud lama-lama, berdoa macam-macam. Cantik solat dia tu. Lepas bila dia solat, dia perasan ada orang perhati dia di belakang dia. Fawatana lahu bisyir. Maknanya dia pun sedar ada orang perhati dia sembahyang begitu cantik. Lalu bila sudah solat, selesai solat, dia panggil orang ni. Bishr panggil lelaki ni. Falamman sarafa an salati faqala lah la yu'jibannaka ma ra'aita minni fa inna iblis la'anahu Allah qad 'abada Allah ma'al malaikati muddatan tawilatan summa sara ila ma sara ilaih. Dia kata jangan kamu takjub, jangan kamu heran. Kamu tengok aku ni sembahyang baik, lama-lama doa, lama-lama sujud, lama-lama. Jangan heran. Jangan heran. Jangan kamu berasa heran sangat. Berasa baik, cantik sehingga darjat menganggap aku ni orang baik. Jangan. Kenapa dia kata? Kerana dia kata iblis yang dilaknat Allah itu pun telah beribadat bersama-sama malaikat suatu masa yang panjang. Tapi tengoklah apa telah jadi kepada iblis ini akhirnya. Seperti yang telah terjadi kepada iblis, iaitu dilaknat Allah. Tengok, dia kata jangan. Kenapa? Kerana ujub ini akan memakan diri kita. Jangan takjub. Yalah, iblis kan. Kesalahan dia apa? Kesalahan dia kata diri dia baik. Ana khairum min. Aku ni lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min tin, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau telah jadikan Adam ini tanah, kau jadikan aku daripada api. Api lebih baik daripada tanah, itu saja. Dan berikutannya bila dah dia anggap dia baik, maka dia ingkar segala apa yang diperintahkan kepada Tuhan. Suruh sujud, tak mau sujud. Lalu dilaknat Allah. Begitulah bahaya ujub ini atau sombong ini, atau menganggap diri baik ini. Sombong sehingga membawa kepada keburukan pada dirinya. Wa qila li Aisyah radhiyallahu anha mata yakunu ar-rajulu musian qalat idza dhanna annahu muhsinun. Ini wakil ditanya orang akan Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Orang tanya Aisyah, mata yakunur rajul musian, bilakah seorang itu menjadi orang jahat, menjadi orang yang tidak baik? Musian ni maknanya tak baiklah, menjadi orang tak baik. Bila? Lalu Aisyah mengatakan idza dhanna annahu muhsinun, apabila dia menyangka bahawa dia ni orang baik, itu maksud tidak baik. Aisyah kata kalau menyangka kita ni baik, itu sebenarnya sudah tidak baik. Orang ni tidak baik. Berat tuan-tuan kita ni. Buat baik pun tak boleh kata kita ni baik. Sebab tu ulama nasihat kita, jangan kita kata kita ni baik. Sebaliknya kita kena kata kita ni nak jadi orang baik. Bila kita jadi baik, tak adalah. Lepas tu apa lagi? Dah kemuncak, dah baik. Apalah aku dah baik. Ramai orang berpendapat dia dah baik. Sebab tu dia tak belajar. Aku dah kena, aku dah tak belajar Quran, dia tak belajar. Dia kata aku dah okey dah. Kerana dengan sifat nak merasa diri dia baik, itulah menutup segala perkara yang nak diperbaiki dalam diri dia. Lalu kita petang petang nak datang masjid, datang surau, tengok kawan kita, jiran kita tak pergi surau. Allah tak pergi surau, tengok aku, dia tak petang. Jangan tuan-tuan. Jangan ujub.
Sebab tu kalau kita kena anggap diri kita ni, aku nak jadi orang baik, aku belum begitu baik, tak boleh anggap diri kita tak baik pula. Aku nak baik. Sebab tu bila kita rasa diri nak baik, depan tu ada improvement lagi lah, boleh kita baiki, kerana kita ni nak baik. Kalau dulu kita sentiasa datang masjid, orang golongan masjid ni kan, selalu masbuk saja, mungkin kita boleh tingkatkan supaya kita jadi sentiasa muafiq. Kalau dulu kita sedekah sikit, hari ni kita nak sedekah banyak sikit, kita boleh improve. Kalau kita dah baik, alah kita dah baik dah, tak ada apa yang boleh dianggap. Nah, satu kali berlaku di kalangan Bani Israel, seorang abid, dia telah beribadat 50 tahun. 50 tahun. Lalu sehingga 50 tahun ibadat dia, sehingga dia mendapat karamah dari Allah SWT. Keramat. Dia pergi mana-mana pun, bila saja panas, hari panas, ada awan putih melindungi dia. Hebat tak hebat abid ini? Berjalan keluar bangunan saja, keluar rumah saja, kalau hari panas, keluarlah awan putih melindungi dia untuk supaya dia tak panas. Dan kebetulan dalam bandar itu terkenal ada seorang yang pemabuk, pencuri, you name it, they have it. You cakap lah apa dosa dia tak buat, semua dia buat. Terkenal dalam bandar itu, dalam kampung itu, si pendurhaka ini. Lalu satu hari ditakdir Allah Ta'ala, si abid ini berselisih dengan si pendurhaka. Si abid ini berselisih pada pendurhaka. Si abid ini tak pandang pada si durhaka. Si durhaka juga tak pandang pada si abid. Si abid ni, orang begitu kuat beribadat ni, beranggapan bahawa apa aku nak pandang orang hina ni? Dah lah pemabuk, pengotor pula, buat maksiat tak berhenti-berhenti. Apa aku nak pandang? Mata aku ni tak layak tengok dia. Hidup aku ni tak layak, muka aku ni tak layak untuk nak dipalingkan kepada dia. Dan si pendurhaka ini berselisih dengan abid ini pun tak pandang. Tak pandang. Saling-saling buang muka lah. Orang kata saling buang muka. Tak pandang. Tapi si pendurhaka ni, dia tak pandang si abid ini kerana aku malu, dia kata. Aku malu. Aku nak berselisih dengan abid ini. Aku tak nak pandang dia kerana aku malu. Betapa kotornya aku, betapa rendahnya aku, betapa hinanya aku, betapa mulianya dia dengan amalan dia. Terkenal dia ni seorang abid, dah beribadat 50 tahun. Aku ni titik hari tak boleh tak mabuk satu hari, tak boleh. Bila mereka berselisih, tiba-tiba awan yang melindungi si abid itu telah melindungi si pendurhaka. Awan itu yang tadinya ikut si abid sampai di situ bila berselisih, alih-alih sekonyong-konyong mengikut pula si pendurhaka. Awan ini begitulah menunjukkan betapa orang yang ujub ini, kagum pada dirinya sendiri ini, sehingga tak layak nak pandang orang, akan dicabut rahmat Allah SWT daripada dia. Akan dicabut rahmat Allah daripada dia. Itu dia berlaku ini. Masya Allah. Oleh sebab itu,
Ibnu Qudamah menyebutkan, Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini seorang sahabat. Tak apalah saya sebut sini kan. Dia bahasa kurang sedap juga, tapi oleh kerana kita baca kitab ni kena sebutlah. Wa qala Ahnaf bin Qais, ajibtu liman jara fi majra al-bul marrataini kaifa yatakabbar. Ahnaf bin Qais kata, sungguh aku heran bagi mereka yang telah lalu 2 kali dalam saluran kencing boleh bersifat takabur. Dia kata 2 kali kita ni, manusia ni, bernama manusia ni, kita ni dah 2 kali lalu dalam saluran kencing, saluran yang kotor, yang hina. 2 kali. Bila? Masa bapa menurunkan benihnya ke dalam ke rahim ibu kita, dah sekali lalu dalam majral bul, dan kali kedua apabila ibu memperanakkan seorang itu, maka sekali lagi dia lalu 2 kali dah lalu tempat yang macam itu. Adakah dia nak takabur lagi? Tak layak, tak sepatutnya. Dia disebutkan Ahnaf bin Qais. Oleh sebab itu ulama menyebutkan bahawa bila kita rasa ujub diri kita, rasa baik diri kita, maka teringatlah engkau pada 3 benda. 3 benda. Pertama, asal kita ini daripada air yang hina. Ulama kata, ingat-ingatlah kita ni asalnya air yang hina. Mimma indafiq, air yang terpancar, nak tengok pun tak lalu. Yang kedua, dia kata bila mati nanti, bangkai menjadi bangkai yang hina. Macam mana cantik, macam mana masyhur, macam mana, tak ada orang sifat, busuk, terus dia makan makanan ulat saja. Bagaimana seorang itu boleh takabur? Dan yang ketiga, ini berjalan merata tempat dengan najis yang hina. Maknanya kita ni sebenarnya berjalan bawa najis saja pergi mana-mana. Ada ustaz saya seorang masa belajar kolej Islam dulu. Ustaz ni dia orang Singapura. Orang Singapura, dia ni keturunan Boyan, ada Boyan. Ada Boyan. Bila lalu saya pun tak berapa faham masa tu. Apa Ustaz Boyan, keturunan Boyan, nama dia pun pelik. Ustaz Hussein bin Unang, Allah yarham. Nama agaknya bapa dia Unang, jadi dia selalu sebut dia, nama yang paling cantik bagi saya ialah Unang, bapa dia Ustaz Hussein Unang. Dia ada buat kamus bahasa Arab, Inggeris, bahasa Arab, Melayu, sampai dia, Allah yarham lah ustaz saya tu, dia daripada Singapura. Boyan, nama dia Boyan, saya ingat lagi. Dia sebut, dia kata apa, dia kata heran, dia kata sebenarnya manusia ni tong najis berjalan saja, dia kata tong najis berjalan, apa nak dibangga-banggakan? Seperti yang disebutkan, berjalan merata tempat dengan najis yang hina. Mana-mana pun kita ni, itulah dia. Jadi kalau kita nak ujub, kita rasa ni, maknanya ingatlah kepada apa yang disebutkan oleh Ahnaf bin Qais dan apa yang disebutkan oleh para ulama, 3 benda ni, barulah kita, sebenarnya kita ni sama saja. Naam, tuan-tuan puan-puan hadirat sekalian, topik yang seterusnya ataupun kau yang seterusnya mungkin tak boleh nak lanjut kot. Iaitulah tanda-tanda
ataupun sebab-sebab mengapa seorang itu menjadi ujub, menjadi sombong. Ada 6 sebab dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar dia. Tapi saya ingat saya tak sempat, kalau kita nak ulas tu pun panjang, jadi saya ingat kalau ada kesempatan lain mungkin kita boleh sambung berkenaan dengan tanda-tanda ataupun penyebab-penyebab, sebab-sebab mengapa seorang itu menjadi ujub dan manifestasi keujuban. Ada 6 manifestasi dan ada ni, mungkin dalam kesempatan lain mungkin boleh kita sambunglah. Aku qauli hadza wa azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. وصل اللهم وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.